Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang ni saya ingin terangkan kepada anak-anak mengenai modul projek sains yang kita laksanakan secara PDPR, di mana projek perlu dilaksanakan sebanyak satu projek bagi setiap penggal. Kita ada 2 penggal kan, so kita akan ada satu projek bagi setiap penggal lah. So bagi penggal yang pertama ni, kita akan laksanakan projek yang dinamakan yang berada pada tajuk 3.1.5, iaitu projek mengenai pengurusan sisa plastik ke arah kelestarian alam sekitar. Kalau anak-anak tengok, tajuknya adalah pada tajuk bab yang ketiga ataupun bidang pembelajaran yang ketiga. Okey, anak-anak, di mana pentaksiran kerja projek ini ada 3 bahagian. Okey, ada 3 bahagian tugasan. Dan anak-anak boleh melaksanakan tugasan mengikut kerangka pelaksanaan tugasan. Saya dah jelaskanlah kerangka pelaksanaan tugasan tu pada lampiran 1, dan anak-anak juga boleh boleh rujuk kepada rubrik penskoran pada lampiran 2. Okey, kemudian boleh scroll down. Okey, boleh scroll down, tengok semula apakah kandungan-kandungan yang terdapat dalam modul yang telah disediakan ini, di mana ada panduan, kemudian ada pengenalan kerja projek, apakah latar belakang, objektif dan glosari, perincian tugasan projek, pengenalan latar belakang kempen kesedaran, peranan teknologi hijau, penghasilan bioplastik menggunakan polimer semula jadi dan rumusan. Kemudian anak-anak tengok lampiran 2 mengenai rubrik penskoran, di mana penulisan laporan projek 40%, penghasilan produk 20%, pembentangan projek 20%, dan pembentukan kemahiran PAK 21 pelajar adalah 20%. So, keseluruhannya adalah 40, 20, 60, 80 dan 100%. Dan seperti yang anak-anak maklumlah, kita akan ambil markah projek yang terbaik dan sebanyak 20% dan dimasukkan ke dalam markah peperiksaan akhir tahun. Okey, lampiran ni adalah lampiran ketiga pula adalah tentang panduan lah penulisan rujukan, di mana setiap penulisan kita perlu masukkan di manakah rujukan yang kita ambil. Baiklah anak-anak, sekarang ni kita tengok pada page panduan, panduan, di mana anak-anak semua diberi tempoh selama sebulan untuk menyiapkan tugasan projek ini, sebulan. Jadi saya akan minta semula tugasan projek ini pada akhir bulan Mac. Akhir Mac. Okey. Penulisan projek ini mengandungi 3 komponen. Pertama, anak-anak kena buat penulisan, kemudian kena hasilkan produk. Nama produk ini adalah bioplastik. Dan yang ketiga, anak-anak perlu buat pembentangan. So, ada 3 tugasan. Laporan penulisan projek 40%, penghasilan produk 20%, kemudian pembentangan projek 20%, dan saya akan nilaikan kemahiran pembelajaran abad ke-21 anak-anak melalui ketiga-tiga komponen tersebutlah untuk membawa markah lagi 20%. Okey, gunakan perincian tugasan projek perincian tugasan projek pada lampiran 1 dan juga rubrik pensyukuran pada lampiran 2 sebagai panduan untuk melaksanakan tugasan dengan baik dan mendapat skor cemerlang. Okey. Projek boleh dilaksanakan secara berkumpulan kalau anak-anak duduk berdekatan lah, tapi dalam musim pandemik ni saya tidak galakkan anak-anak buat secara berkumpulan untuk penghasilan produk. Lagipun produk dia tidak susah lah untuk dihasilkan. Okey. Dan tetapi penulisan mestilah secara individu. Penulisan pembentangan projek mesti buat secara individu. Okey, sila sertakan foto, gambar, raja, grafik yang relevan untuk menjelaskan lagi hasil projek. Semasa dalam penulisan, semasa dalam pembentangan, masukkan sekali gambar-gambar lah. Kalau nak masukkan video penerangan pun boleh. Okey, digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ICT untuk mencari dan mengumpulkan fakta. Okey, dan setiap rujukan yang anak-anak buat perlu ditulis sumber rujukan. Perlu ditulis sumber rujukan. Dari mana anak-anak dapatkan fakta tu, buku apa, artikel mana.
Okey, laman web yang mana, kalau buku teks muka surat berapa. Okey, so kena nyatakanlah dalam lampiran. Hasil tugasan mesti ditulis dengan tangan. Okey, sebab tu dia sebulan. Sebab tu dia sebulan. Sebab penghasilan bioplastik ni sekejap je. Tapi penulisan tu yang agak lama. So anak-anak buatlah cantik-cantik. Buat folio ni secantik yang mungkin. Yang paling cantik ataupun 5 tercantik ke, kita akan buat pameran dekat library ataupun dekat dalam galeri. Okey. Hasil kerja pelajar mestilah merupakan hasil usaha sendiri, tidak ditiru daripada mana-mana pihak. Pelajar tidak dibenarkan melakukan plagiat. So apa itu plagiat? Plagiat adalah ciplak. Ciplak atau plagiarism adalah suatu perbuatan meniru, dia tiru dan mengambil hasil kerja orang lain sepenuhnya atau mengambil hasil kerja orang lain sebahagian dan dia mengakulah tu adalah hasil kerja dia. So, kalau anak-anak buat rujukan, katalah buat rujukan di YouTube, maka anak-anak kena tuliskan sumber rujukan tu, apakah alamat YouTube yang anak-anak ambil dan bila. Okey, maksudnya kita kena declare dari mana sumber yang kita dapat dan sekiranya pelajar memetik penyataan, mengambil data, grafik atau maklumat daripada mana-mana sumber rujukan, hendaklah dinyatakan sumber rujukan tersebut. Kalau ambil grafik, kalau ambil statistik, kita kena nyatakanlah apakah sumber rujukan bagi yang telah anak-anak ambil tu dari mana. Kemudian sekiranya pelajar memetik penyataan, sekiranya pelajar mengolah semula penyataan, maklumat yang dipetik dengan menggunakan ayat sendiri, para pelajar perlulah menyalin sebahagian atau keseluruhan ayat tanpa menyatakan sumber. Sekiranya lah kalau pelajar ambil atau petik keseluruhan ayat tak nyatakan sumber, so itulah yang dikatakan melakukan plagiat. Itulah dikatakan telah melakukan ciplak, telah membuat ciplak. Okey, seterusnya pelajar yang telah melakukan plagiat atau ciplak boleh digagalkan atau diberikan grade G. G tu gagal lah. Menyebabkan maka peperiksaan akhir tahun akan terjejas. So tak maulah ciplak-ciplak. Okey, contohlah macam mana kita nak buat olahan semula penyataan. Okey, contoh petikan maklumat ni. Ekosistem adalah suatu sistem yang melibatkan tindak balas antara benda hidup dengan benda bukan hidup. Komponen benda hidup terdiri daripada tanah, air, udara dan cahaya matahari. Komponen benda hidup terdiri daripada semua spesies tumbuhan dan haiwan yang hidup dalam persekitaran ini. Sumber Chong Mun Sen, Azizan Abu Samah, buku Geografi tingkatan 1 Sasbadi tahun 2002. So kena ini adalah sumber dia. Ini contohlah kan sumber petikan maklumat dan sumbernya. Okey, bagaimanakah maklumat yang diolah semula? Okey, anak-anak tengok tadi petikan tadi and then olah semula tahu petikan tersebut. Ekosistem merupakan sistem yang melibatkan komponen hidup yang saling berinteraksi dengan komponen bukan hidup atau abiotik yang menghasilkan suatu sistem yang stabil. Siapa yang tulis? Chong Mun Sen dan Azizan Abu Samah 2002. Kena tulis macam ni. Dan sumber rujukan yang ni, kena tulis di muka surat akhir sekali lah bahagian rujukan. Okey. Yang ni yang paling penting, nombor 14 ni. Pelajar dikehendaki membentangkan laporan hasil kajian tersebut secara individu. Okey. Pembentangan kajian tersebut hendaklah dilakukan secara rakaman video atau dimuat naik ke dalam YouTube, dan dalam penulisan laporan nanti kena sertakan link YouTube. Di mana link YouTube yang anak-anak terangkan tentang projek anak-anak tersebut. Okey, seterusnya pengenalan kerja projek. Saya bagi pengenalan latar belakang. Pencemaran plastik ialah pengumpulan produk plastik dalam alam sekitar yang memberi kesan yang buruk kepada hidupan liar. Okey, bukan setakat hidupan liar sahaja, malah memberi kesan buruk kepada hidupan akuatik, kepada manusia sekalipun. Tambahan pula, struktur kimia kebanyakan plastik menyebabkan plastik tahan kepada proses perebutan semula. Jadi dia tahan
tahan pada proses perebutan semula jadi, menyebabkan plastik mengambil masa yang lama untuk terurai. Okey, itu pengenalan. Objektif dia, melalui kerja projek ni, anak-anak akan menjalankan kajian dan menghasilkan penulisan. Maksudnya kena buat pembacaan, kena tengok artikel, boleh tengok dokumentari, boleh tengok YouTube nak untuk dapatkan fakta mengenai pencemaran plastik. Kemudian ancaman mikroplastik dalam rantaian makanan. Okey, perlu buat rujukan lah, boleh buat rujukan berdasarkan internet atau ensiklopedia. Mengumpul data dan statistik. Kena ada, anak-anak perlu ada data dan statistik mengenai pencemaran plastik. Okey, membuat kempen mengenai impak ni adalah kesan penggunaan plastik. Kempen mengenai impak penggunaan plastik bagi meningkatkan kesedaran warga sekolah dan masyarakat tempatan. So anak-anak boleh cadangkan apakah kempen-kempen yang perlu dilakukan, yang boleh dijalankan untuk meningkatkanlah kesedaran bahayanya penggunaan plastik atau pembuangan plastik merata-rata. Okey, itu yang pertama, menjalankan kajian dan membuat penulisan. Yang kedua, anak-anak perlu menjalankan kajian, menulis dan menghasilkan produk. Perlu buat penerangan juga, sebab tu ada penulisan. Kena terangkan juga tentang produk yang anak-anak hasilkan menggunakan polimer semula jadi. Okey, inilah namanya bioplastik. Okey, dan C, anak-anak perlu membuat persembahan mengenai projek yang telah dihasilkan. Disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni, maka kita tak boleh buat persembahan secara bersemuka. So saya galakkanlah anak-anak untuk upload penerangan anak-anak dalam YouTube untuk melengkapkan komponen persembahan pembentangan lah. Okey, anak-anak boleh rujuk pada glosari ni untuk memahami beberapa istilah yang ada kaitan lah antara semua istilah-istilah yang terlibat dalam pembentukan bioplastik ni. Okey, lampiran 1 ini adalah perincian tugasan projek. Okey, perincian tugasan projek. Bahagian 1 saya akan terangkan mengenai penulisan dan saya akan terangkan tentang penghasilan produk. Okey, penulisan tugasan projek perlulah mengandungi, pertama, perlu ada pengenalan. Okey, apa yang nak buat dalam pengenalan? First, anak-anak perlu layarilah video ini yang ada dalam link tersebut. Tonton, kemudian bincangkan soalan berikut. A, bagaimana masalah ini boleh bermula? B, daripada video yang anda tonton, bincangkan kesan penggunaan plastik terhadap alam sekitar dan hidupan liar. Okey, kalau boleh satu soalan, satu perenggan. Satu soalan, satu perenggan. Anak-anak perlu berlatihlah menulis dengan baik. Kalau anak-anak tulis kalau anak-anak tulis pengenalan tu 2 ayat 3 ayat tidak mencapai taraf anak-anak lah, tak mencapai standard yang dikehendaki kan. So kalau boleh ulaslah setiap soalan tu sekurang-kurangnya satu perenggan bagi satu soalan. Itu pengenalan. Kemudian latar belakang, boleh sambung ke? Boleh kalau pengenalan tu anak-anak buat separuh, bawah pengenalan tu anak-anak nak buat latar belakang. Boleh sambung atau ikut kreativiti anak-anak nak buat latar belakang pada muka surat seterusnya pun boleh. Okey, sertakan maklumat data statistik mengenai pencemaran alam sekitar yang diakibatkan oleh plastik. Ni yang kena buat rujukan ni, di mana anak-anak kena dapatkan maklumat data dan statistik tentang pencemaran alam sekitar yang diakibatkan oleh plastik. Okey, B, terangkan impak penggunaan polimer sintetik plastik. Apakah kesan penggunaan polimer sintetik plastik terhadap alam sekitar dan hidupan liar? Dan yang C, terangkan mengenai mikroplastik. Buat research mengenai mikroplastik dan apakah ancaman mikroplastik dalam rantaian makanan. Anak-anak ingat, setiap rujukan yang anak-anak buat, anak-anak perlu olah, jangan salin sebiji-sebiji je, olah dan kena nyatakan sumber bagi mengelakkan plagiat.
Okey. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga adalah tentang kempen kesedaran di mana anak-anak nyatakan pendapat anak-anak bagaimana boleh meningkatkan kualiti hidup masyarakat tanpa bergantung kepada polimer sintetik. Macam mana kualiti hidup masyarakat tu dapat ditingkatkan walaupun tak bergantung kepada plastik lah. Terutamanya plastik. B. Cadangkan kempen untuk meningkatkan kesedaran mengenai impak pencemaran yang diakibatkan oleh plastik dan polimer sintetik. Okey, kepada siapa kempen ni? Pertama, warga sekolah. Kedua, masyarakat tempatan. So, anak-anak kat sinilah anak-anak punya kesarjanaan. Di mana anak-anak mencari bagaimanakah anak-anak boleh buat kempen mengenai kesedaran lah bahayanya plastik ni kepada warga sekolah yang pertama, yang kedua masyarakat tempatan. Okey, boleh ke buat rujukan, ambil idea orang lain? Bagi saya boleh, boleh, tapi mesti nyatakan sumber rujukan, olah semula ayat, dan lagi best kalau anak-anak dapat nyatakan satu idea baru, idea yang memang tidak dinyatakan daripada mana-mana, yang belum pernah dibuat, itu pun okey. Kalau tak ada tak mengapa, tapi kalau ada jauh lebih baiklah. Dan C, sertakan juga contoh risalah iklan pamphlet. Kalau ada anak-anak yang kata nak buat poster lah, iklan lah, pamphlet lah, okey, bagi cadangan lah dan berikan sekali contoh risalah iklan atau pamphlet yang anak-anak nak buat. Okey. Seterusnya, nombor 4 adalah peranan teknologi hijau. Peranan teknologi hijau. Bagaimana teknologi hijau? Anak-anak dah belajar tingkatan 4 dalam tingkatan 4 mengenai teknologi hijau. Bagaimana teknologi hijau ni dapat membantu dalam menyelesaikan masalah pencemaran yang diakibatkan oleh polimer sintetik dan plastik. Okey, bagaimana teknologi hijau ni dapat bantu masalah pencemaran ni. Dan B, anak-anak perlu terangkan mengenai peranan bioplastik dalam mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar yang diakibatkan oleh polimer dan plastik. Okey. Seterusnya, kita tengok tentang penghasilan bioplastik. Ini produk yang anak-anak kena hasilkan menggunakan polimer semula jadi. Okey, maksudnya pada bahagian nombor 5 ni ada 2 tugasan yang anak-anak kena buat. Pertama adalah anak-anak kena menulis, kena buat penerangan lah. Dan yang kedua, anak-anak kena menghasilkan produk. Okey, cuba tengok dia punya detail dia. Dalam bab 5.0 ini, anda akan membuat penulisan mengenai penghasilan bioplastik menggunakan polimer semula jadi. Itu yang pertama. Kedua, menghasilkan produk bioplastik tersebut. Okey. Pertama, buat penulisan. Kedua, hasilkan produk. Okey. Apa yang perlu ada dalam penulisan bahagian penghasilan bioplastik ni, nombor 5 ni, apa yang perlu ada ialah pertama, penyataan masalah. Maksudnya tajuk besar dia adalah penghasilan bioplastik menggunakan polimer semula jadi. Kandungannya dalam bab 5 ni mesti ada penyataan masalah. Apa masalah yang anak-anak sedang cuba selesaikan? Kemudian hipotesis. Nyatakan hipotesis, adakah bioplastik ni jawablah beri dalam satu ayat statement, adakah bioplastik ni dapat membantu mengurangkan masalah bahan plastik yang suka mereput. Contoh, saya bagi contoh. Dan bahan dan peralatan. Tuliskan semua yang anak-anak gunakan. Ini cadangan. Nombor 1 hingga nombor 12 ni adalah cadangan. Kalau anak-anak ada idea lain untuk buat plastik yang mudah terurai, go on. Silakan. Itu lagi canggih sebab anak-anak keluar, come out dengan idea kreatif anak-anak sendiri. Boleh je sebenarnya buat rujukan dan anak-anak ubah suai resepi yang ada, tapi macam saya bagi tahu tadi, kena mention lah rujukan anak-anak tu dari mana. So ini cadangan yang diberikan.
Okey, ini cadangan yang diberikan. Boleh ikut yang ni atau boleh cari yang lain. So, apakah cadangan dia? Anak-anak kena gunakan 15 gram tepung jagung, 100 ml air, 100 ml cuka, 10 gram gliserin atau gliserol. Ni mak-mak tahulah boleh dapatkan kat farmasi ataupun kedai menjual bahan kek. Pewarna makanan, kerajang aluminium atau bahasa Inggeris dia aluminium foil. Bika 500 ml. Kalau tak ada bika kat rumah, anak-anak boleh guna periuk kecil, spatula, sudu, sudip atau senduk. Tuliskan apa yang anak-anak guna je tau. Okay? Penunuh bansen, kalau tak ada kat rumah, gunalah dapur memasak. Tapi pastikan dengan izin, dengan pemantauan ibu bapa anak-anak. Kasar dawan atau pelapik jika perlu. Tungku kaki 3 jika perlu. Dan penitis jika perlu. Okay. So notanya, kenapa kena pakai gliserin? Fungsinya adalah untuk memberi sifat fleksibel pada plastik yang dihasilkan. Pada masa yang sama, gliserin tu menjadikan plastik tersebut lebih kukuh. Alright. Itu cadangan penghasilan bioplastik. Boleh alter ke? Boleh. Jawapannya boleh. Boleh ambil resipi yang lain ke? Boleh. Yang penting dapat hasilkan bioplastik yang mudah urai. Okay? Mesra alam lah. Okey, bagaimana nak membuat bioplastik ini? Dia punya pesanan adalah sila ambil gambar atau video bagi setiap langkah yang dibuat. Okey, dapat sumber ni daripada modul teknologi hijau kimia yang dikeluarkan oleh C3 USM. Okey, bagaimana nak buat dia? Mula-mula ambil 100 ml air, 10 ml cuka dan 10 gram gliserin dan 15 gram tepung jagung tadi. Campurkan dalam bika atau periuk kecil. Kemudian masukkan 2 titik pewarna ke dalam campuran tadi. Anak-anak nak buat plastik warna apa? Okey, campuran dipanaskan dengan api sederhana. Kacau sehingga campuran tu bertukar menjadi pekat. Seterusnya agak jernih berkilat. Dah pekat dan seterusnya dia akan nampak seperti jernih dan berkilat. Dan selepas itu dah nampak dah jernih, agak-agak jernih dan berkilat, padamkan api penunuh bansen. Okey. Kemudian, apa nak buat seterusnya? Sediakan 2 kerajang aluminium foil yang sama saiz. Buatlah bekas ataupun bentuk sekreatif yang anak-anak boleh menggunakan aluminium foil. Buat 2. Okey, campuran tadi dituang ke atas kedua-dua kerajang aluminium. Ratakan sehingga menjadikan satu lapisan yang nipis. Yalah, nak buat plastik yang nipis kan? Tak ada plastik yang terlampau tebal. Plastik nipis-nipis. Kemudian, pelajar diminta membentuk bioplastik mengikut kreativiti masing-masing. Okey, kalau kadang-kadang daripada aluminium foil saja, kerajang aluminium tu saja anak-anak dah boleh buat bentuk yang anak-anak nak. Bentuk plastik yang anak-anak nak. Okey, nombor 7. Plastik yang terhasil disejukkan sekurang-kurangnya 2 hari. So dah hasil plastik tu, biarkan disejuk selama 2 hari. Letakkan di tempat yang tidak mempunyai kesan langsung cahaya matahari atau tak ada direct sunlight lah. Okey, seterusnya, pelajar diminta mengenal pasti ciri-ciri fizikal plastik yang terhasil. Okey, berdasarkan, kena nyatakan warna api apa yang anak-anak tengok masa menghasilkan plastik tadi dan asap. Asap. Oh, bukan. Nanti anak-anak dekat setelah selesai, anak-anak boleh bakarlah plastik tersebut dan berikan pemerhatian mengenai warna api dan juga asap yang terhasil. Berjelaga ke, hitam ke, putih ke, ya. Okey, seterusnya, selepas tempoh pengeringan 2 hari tadi, sediakan 2 lubang sedalam 1 kaki, labelkan A dan B. Lubang B adalah untuk plastik sintetik sebagai pemberi ubah kawalan dan lubang B adalah untuk plastik sintetik sebagai pemberi ubah kawalan. Pastikan plastik sintetik tersebut sama saiz dengan bioplastik. Kerajang aluminium foil tu lebih kurang sama saiz. Okey, seterusnya masukkan sekeping, satu je. Masukkan satu je bioplastik yang dihasilkan ke dalam lubang A dan kambus. Okey, biarkan selama 3 hari dan keluarkan semula. Okey, dan kan tadi anak-anak dah buat 2 keping plastik kan? Satu tanam, satu lagi serah kepada guru sebagai bahan bukti. Alright, seterusnya perhatikan perubahan ciri fizikal kedua-dua plastik tersebut selepas tempoh 3 hari.
keluarkan balik, korek balik, okey, dan kena buat report lah. Buat report apa berlaku kepada plastik tersebut selepas 3 hari. Okey, anda perlu menghasilkan produk bioplastik ini dan menyerahkannya kepada guru selepas sesi semuka dibenarkan. So, pertama, bahan dan radas disediakan. Kedua, buatlah campuran air, cuka, gliserol, tepung jagung dan pewarna. Okey, kemudian setelah siap, tuangkan pada kerajang aluminium dan ratakan nipis dan sejukkan. Keringkan selama 2 hari di tempat yang sesuai pada suhu bilik. Tak boleh direct sunlight tau. Okey. Seterusnya anak-anak, tengok pula pemerhatian. Apa yang nak kena tulis dalam pemerhatian? Pertama, nyatakan ketebalan lapisan yang dihasilkan. Tempoh pengeringan tu, berapa tempoh? Kadang-kadang lebih pada 2 hari. So, anak-anak kena nyatakanlah tempoh yang anak-anak perlukan. Okey, nyatakan tempat pengeringan. Kat mana tempat anak-anak keringkan plastik tersebut? Perhatikan ketahanan bioplastik yang dihasilkan sama ada mudah rapuh atau tidak. Okey, bandingkan ketahanan bioplastik yang dihasilkan dengan plastik polimer sintetik setelah kedua-duanya ditanam. Perhatikan ketahanan bioplastik yang dihasilkan untuk membawa beban. So kat sini untuk soalan yang membawa beban ni, anak-anak kena buat testing lah. Contohnya guna plastik biasa, bandingkan dengan plastik bioplastik tu. Okey, bandingkan bioplastik yang dihasilkan dengan plastik polimer sintetik setelah kedua-duanya ditanam. Okey, ingat A tanam bioplastik, B tanam plastik sintetik. Cuba kita tengok balik, betul tak? Okey, cuba tengok balik. A, bioplastik yang anak-anak hasilkan masuk dalam A. Kemudian dalam B adalah untuk plastik sintetik, tapi anak-anak kena pastikanlah yang plastik sintetik tu, plastik biasa tu sama saiz dengan bioplastik yang anak-anak buat. Kalau tak sama saiz, gunting je plastik sintetik tu. Okey, sebab kita nak tanam dia. Okey, seterusnya rekodkan pemerhatian dalam jadual. Rekodkan pemerhatian dalam jadual ini. Warna api, warna asap. Ini bila bahan plastik tu dibakar. Anak-anak kena bakar, tengok warna api dia warna apa? Kuning ke biru ke putih? Asap dia bagaimana? Okey. Dan nyatakan juga jisim beban yang boleh ditampung. Okey, maksudnya anak-anak kena testing lah. Kalau 1 kilo dapat tak ditampung? Kalau 2 kilo macam mana? Dapat tak ditampung? Kan? Okey, so kena guna bahan yang ada fix lah. Boleh guna minyak, tong minyak 5 liter. Boleh tak plastik tu tampung minyak botol minyak tersebut? Okey, perbincangan. Bahagian perbincangan apa nak tulis? Tadi tu pemerhatian. Sekarang ni bahagian perbincangan. Anak-anak kena buat perbandingan ketebalan polimer sintetik semula jadi dan bioplastik yang anak-anak telah hasilkan. Kemudian bandingkan ketahanan. Tadi tu sebabnya ada ujian ketahanan tadi. Ujian ketahanan bioplastik ni. Okey, bandingkan ketahanan kerapuhan bagi polimer semula jadi bioplastik yang dihasilkan dengan polimer sintetik. So kena buat perbandingan. Polimer semula jadi bioplastik tu berapa lama boleh tahan atau berapa jisim yang dia boleh tahan tanpa terkoyak. Begitu juga plastik sintetik lah. Okey. Bandingkan ketahanan kerapuhan bagi polimer semula jadi bioplastik yang dihasilkan dengan polimer sintetik atau polimer, kena buat perbandingan dengan plastik biasa. Okey. Kemudian tengok pula sifat fizikal bioplastik, rujuk jadual, kemudian nyatakanlah sifat-sifat fizikal bioplastik. Kemudian jawab ni, pada pendapat anda, mengapakah kita perlu menggunakan bioplastik berbanding plastik sintetik? Kenapa nak pakai bioplastik? Kenapa kita tak digalakkan guna plastik sintetik? Okey, so anak-anak kena olah jawapan di sini. Okey, kemudian bagaimana kita boleh mengurangkan penggunaan plastik dalam kehidupan seharian? Okey, jawab soalan ni dalam satu paragraf, satu perenggan. Berdasarkan kualiti dan ciri plastik yang dihasilkan, apakah penambahbaikan yang boleh dilakukan kepada aktiviti ini? Dan jelaskan. Mesti jelaskanlah. Okey. G. Tertutup dah G. Buat kesimpulan penghasilan produk bioplastik bagaimana? Okey. Buat kesimpulan berdasarkan hipotesis. Okey, seterusnya.
rumuskan perkara penghasilan bioplastik sebagai alternatif yang membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar disebabkan oleh gula dan polimer sintetik. Disebabkan oleh plastik dan polimer sintetik. Okey. So buatlah sedikit rumusan. Alright, seterusnya ini adalah perincian bahagian pembentangan. Okey. So macam saya cakap tadi, anak-anak kena membentang, rakam pembentangan dan kalau boleh upload je dalam YouTube dan tuliskan anak-anak punya link. So dekat akhir rumusan ni, dekat sini, anak-anak boleh tulis link YouTube pembentangan projek. Pembentangan projek. So tulislah apakah link YouTube tersebut. Okay. Alright, siapa ada masalah nak upload, bagi tahu. Kalau share dengan kawan-kawan, mana tahu kawan-kawan boleh bantu. Okey, apakah pembentangan yang anak-anak kena terangkan? Okey, setelah penghasilan produk selesai, pelajar boleh buat tugasan seterusnya iaitu tugasan pembentangan. Pembentangan perlu direkod, dirakamlah dan dimuat naik dalam YouTube. Pelajar nyatakan pautan link video yang dihasilkan di dalam penulisan laporan. Kat mana? Selepas rumusan. Okey. So pembentangan perlu ada apa? Kena ceritalah sedikit pengenalan bioplastik tu apa, kenapa nak buat bioplastik, apa masalah yang nak diatasi, apa hipotesis. Okey, terangkan bahan anak-anak guna, bahan dan peralatan lah yang anak-anak guna. Kemudian terangkan prosedur. Sebab tu bila anak-anak buat produk kena tulis apa yang anak-anak buat. Sebab anak-anak kena terangkan mengenai prosedur yang dijalankan. Masukkan sekali gambar produk sebenar dalam penerangan. Pemerhatian, tuliskan mengenai pemerhatian. Tulis pula. Untuk pembentangan ni terangkan pemerhatian yang anak-anak dapat dan buat analisis pemerhatian. Serta buatlah kesimpulan. Okey, markah dekat mana? Pertama, kandungan pembentangan. Kedua, kelancaran, lancar ke tak lancar. Ketiga, susun atau pembentangan. Keempat, gaya penyampaian dan kreativiti. Kelima, bahan sokongan. Bahan-bahan sokongan lain lah kalau nak buat produk tu ke kan. Okey. Nak tunjukkan ke. Okey. Seterusnya kita tengok rubrik penskoran. Okey, saya nak anak-anak fokus pada 20 terus yang paling tinggi sebab kita nak capai yang paling cemerlang. So fokus pada yang paling tinggi lah. Okey. Pertama, elemen pengetahuan. Elemen pengetahuan ni diberi markah berdasarkan penulisan mengenai pengenalan latar belakang kempen kesedaran dan peranan teknologi hijau. So macam mana nak dapat 20 markah? Anak-anak boleh mengemukakan penyataan masalah yang mampu menyelesaikan isu yang anak-anak bangkitkan. Yang kedua, laksanakan sorotan literatur. Sorotan literatur adalah rujukan kepada artikel-artikel dan sebagainya. Dan bila buat sorotan literatur ni kenalah ada rujukan kan. Kemudian menterjemahkan pemahaman untuk menyelesaikan suatu masalah melalui kaedah inquiry, kajian analisis atau pengalaman lah. Masukkan sekali dalam pemahaman. Menterjemahkan pemahaman ni. Itu markah 20% full. Full 20% untuk bahagian elemen pengetahuan. Sekarang kita tengok elemen proses. Okey, 20% untuk penulisan. Di mana anak-anak perlu menulis bagaimana menghasilkan bioplastik menggunakan polimer semula jadi dan kena buat rumusan. So pelajar nak dapatkan 20%, anak-anak perlu melaksanakan langkah yang betul melalui proses mengumpul, menganalisis dan mempersembahkan data dengan tepat untuk melengkapkan projek. Tulis laporan dengan literasi saintifik yang sesuai. Guna bahasa saintifik. Guna bahasa saintifik. Okey, seterusnya elemen reka bentuk. Elemen reka bentuk ni adalah anak-anak menghasilkan produk bioplastik 20%. So anak-anak boleh merancang projek secara terperinci, dilakukan secara sistematik. Sebab tu kena ada, kalau ada jadual lagi bagus. Hari ni berapa hari bulan apa yang anak-anak buat kan? Kemudian menghasilkan projek yang menarik dan kemas, mengutamakan konsep mesra alam, mudah mereput dan menyimpan projek dalam tempoh masa yang dirancang. Okey, itu 20% dalam elemen reka bentuk produk. Elemen persembahan, ni persembahan lah 20%. So kena bagi tahulah, kena susun apa yang anak-anak nak bentangkan.
So, pelajar boleh dapat 20% dengan mempersembahkan idea utama dan maklumat tambahan secara jelas dan logik. Okey. Itu yang dapat 20% lah. Full 20%. Sembahkan idea utama dan maklumat tambahan secara jelas dan logik. Dan gunakan sebutan bahasa yang betul lah. Sebutan bahasa yang betul. Seterusnya, elemen abad ke-21. So, tengok bahagian nombor 20% ni. Pelajar boleh menunjukkan kemahiran kritis. Sebab tu yang penting anak-anak baca, olah semula. Atau beri pendapat. Contohnya yang kreatif, kritis ni yang semasa kempen-kempen tu. Cadangan kempen tu. Macam mana kita nak war-warkan kempen kesedaran ni, sama ada dalam bentuk PDPR sekarang kan, bagaimana kita nak buat. Okey, itu semua rubrik pensyukuran. Sekarang ni last kali macam mana nak buat penulisan rujukan pada muka surat terakhir sekali. Sekiranya buku teks, anak-anak masukkan siapa yang menulis buku teks, koma diikuti dengan tarikh, tajuk buku teks dan di mana buku teks dicetak. Okey, kalau buku rujukan, nama penulis, tahun. Cuba tengok tahun dia tu ada titik. Okey, apa nama dia punya nama buku, kat mana keluar dan apa nama penerbit. Akhbar, apa nama akhbar, apa tarikh, berapa halaman dia. Kalau orang sumber, nyatakan nama orang tu, berapa tahun, bagi alamat dan nyatakan okey, bagi alamat dan postcode sekali lah orang sumber. Kalau internet, nyatakan terus dia punya laman web. Okey, anak-anak, itu sahaja penerangan saya. Kalau ada apa yang tak faham, tolong WhatsApp atau Telegram bagi tahu. Ya, jangan simpan seorang-seorang. Boleh share dengan kawan-kawan juga. Itu sahaja anak-anak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.